Dah. Aku tak tahu. What's up? Yo, what's up, gang? Hello guys, so aku tak nak banyak cakap untuk video kali ini. So this is not my first video, sebab aku rasa aku dah buat satu video tu pasal Omi TV kot, aku rasa kan. Omi TV. Jadi hari ni aku nak show my true talent. True talent, I mean not my talent lah. Kejap. Not my true talent lah, I mean like hari ni ataupun malam ni aku nak membahas ataupun menceritakan tentang makhluk mitos. Cerita yang aku nak ceritakan ni, sebelum aku lanjutkan cerita yang aku ingin menceritakan, baru aku nak cakap sikit yang sebenarnya aku memang suka dengan benda-benda macam ni. I mean benda-benda apa, benda-benda konspirasi, teori dan sebagainya. Benda tu memang aku minat sebab aku suka research. Aku suka mengkaji sesuatu yang luar daripada jangkaan ataupun sesuatu yang orang tak minat tapi aku nak minat benda tu. Just untuk pengetahuan aku dan juga for fun lah. Itu untuk aku. Jadi bagi aku, daripada aku kaji seorang-seorang, daripada aku fikir seorang-seorang kan, baik aku buat video dan aku boleh kongsikan dengan korang dan ambil pendapat korang dan kita boleh membahas secara bersama-sama. Bukan berenang bersama-sama tapi membahas bersama-sama. Iaitu dia. Aku akan menceritakan mitos tentang makhluk kapal. So makhluk kali ini yang bernama kapal, kalau korang nak tahu nama dia kapal ataupun dikenali sebagai Kawako, yang bermaksud anak sungai. Macam itulah kot, anak sungai. Dia ada banyak jenis tau, dia ada banyak nama sebenarnya, tapi dia ada dua nama yang sering digunakan atau sering didengari di Jepun, iaitu Kawako dan yang paling famous Kappa. Seperti mana yang aku cakap lah, itu dia Kappa. Kalau korang boleh tengok, dia punya warna dia ataupun rupa dia mungkin agak cute, dan ada juga yang tak cute, ada juga yang ganas, mungkin ada juga yang mengerikan. By the way, rupa dia ni banyak macam-macam rupa ada. Sebab teori mengatakan ada yang kata dia seperti berjalan seperti kura-kura, ada juga yang mengatakan seperti manusia dan sebagainya. Dia macam-macam bentuk yang mengikutkan teori lah. Tapi kebanyakan, kalau kau nak tahu, dia kebanyakan dia punya bentuk dia tu bukan kepada budak kecil yang berukuran ataupun berumuran 10 ke bukan 5 ke 10 tahun lah, macam tu. Dia macam kecil-kecil, comel-comel, tapi muka dia agak mengerikan ataupun agak menggelikan sedikit. Kalau korang tengok pun mesti aku rasa korang akan buka 1000 langkah. Tahu 1000 langkah? 1000 langkah lah. Lagi. Lebih kurang lah. So kalau boleh kalau korang boleh tengok kat sini, dia punya warna mungkin ada yang hijau, ada juga yang mengatakan dan menggambarkan warna dia biru dan juga merah. Antara tiga color ni, ataupun kehijauan, kekuning-kuningan sikit. Macam kali-kali katak sikit lah, katak-katak yang dah lusuh lah, macam tu lah, yang dah bau-bau tanah. Nak hati tu. Lebih kurang lah. So kalau kita nak bahas pasal dia punya rupa daripada atas sampai bawah, dia mempunyai rambut yang pulau tau. Kau tahu pulau macam kau botak tengah, lepas tu ada tepi ni je. Macam aku malah nak mention lah. Dia ada rambut macam tu je. Dia ada sikit-sikit je rambut dia. Lepas tu dekat atas dia punya tempurung, ni kau boleh nampak topi aku ni dibaratkan macam ni. Dia ada tempurung di atas kepala dia. Bukan dia pakai topi ke apa, tak. Tapi dia memang ada tempurung. Dia memang lengkungan dia macam seolah-olah ada mangkuk di atas kepala dan berisi air. Jadi kalau dia kurang air ataupun air dia tertumpah ke, dia kehilangan air, senang cerita lah, kalau tidak ada air di atas kepala dia tu, dia bukan kemungkinan lah, tapi dia akan kehilangan tenaga dan juga kekuatan dia, serta kemungkinan besar dia juga akan mati secara begitu saja. Jadi air tu sangatlah penting bagi dia. Ibaratkan bukan nyawa tapi kekuatan bagi dia. Ibaratkan makanan dan minuman sebagainya. Kapal juga berbentuk yang sangat mengerikan dan menggelikan bagi manusia ya. Jadi kalau kita sebagai manusia yang normal, kita akan tengok dia bukan as cute tau. Kita akan tengok dia as a fuck damn, macam tu. Kita akan rasa macam tu. Dan ada juga bentuk mata dia seperti bulat yang sangat besar. Tak adalah besar tapi bulat lah juga. Dan ada juga yang mengatakan mata dia sepet seperti orang isyak gam. Lebih kurang lah, macam
dan dia bersisik, badan dia bersisik, ataupun ada juga mengatakan badan dia berlendir, ada juga yang mengatakan badan dia berkedut-kedut. Kau boleh tengok sendirilah dia punya badan macam mana, sebab pelbagai gambaran yang dibagi di dalam Google, yang boleh didapati di dalam Google dan juga YouTube ataupun mana-mana platform. Kau search je kat Google kapal, kau boleh tengok dia punya rupa macam mana. Dan kapal juga mempunyai cengkerang di bahagian belakang, di bahagian tubuh belakang. Dia seperti kura-kura lah, seperti mana yang korang tengok. Dan cengkerang dia pun boleh tahan besar. Tapi aku tak tahu lah, tak berat ke dia bawaan. Aku pun tak faham entah macam mana. Sebab tu lah mungkin kemungkinan badan dia tu agak membungkuk. Aku rasa bukan disebabkan dia membungkuk disebabkan tulang ataupun semula jadi, tidak. Aku rasa disebabkan dia punya cengkerang yang dia bawa tu terlalu berat. Itu kemungkinan besar. Dan tangan seperti katak. Tangan dia macam katak, kau tahu tak? Depan tak adalah panjang mana, dia macam katak, macam orang lebih panjang aku, tapi dia panjang sikit, dia nipis. Dan ada juga mengatakan tangan dia macam kaki itik. Kau tahu kaki itik tak? Dia macam teneng lebih kurang. Dan dia punya jari ada kuku yang sangat tajam, tak berukuran panjang tapi tajam, mampu merobek kita punya badan untuk mengambil isi-isi badan kita dengan begitu saja. Dan kalau korang nak tahulah, dan aku pun baru tahu, dan yang mana yang baru tahu, dia punya kewujudan dia ni bukan baru lagi, bukanlah tahun lepas, bukan 10 tahun lepas, bukan 50 tahun lepas, dan bukan 100 tahun lepas, tapi kewujudan dia dah berabad-abad. Kau tahu tak? So aku pun macam what? Dan korang tahu tak mana datangnya kapal ni? Maksudnya macam mana dia datang? I mean like contoh kalau macam kita kan Malaysia kan, so pocong datang daripada orang mati. Pontianak orang hamil, orang mengandung mati jadi pontianak kan, macam tu kan. Jadi macam mana kapal ni boleh jadi? Adakah dia simulation ataupun dia semula jadi, ataupun dia ada cerita di sebalik cerita tersebut? Ini cerita dia. Kapal ni dia sebenarnya manusia juga tau. Ini yang apa yang maklumat yang aku dapat lah. Manusia dia ni adalah seorang manusia sama seperti kita, cuma dia akan ada satu keluarga, ataupun bukan satu keluarga lah, mungkin ada yang keluarga miskin yang tak mampu nak tanggung anak-anak dorang. Jadi dengan solution apa dorang buat, macam kat Malaysia dorang buang bayi dekat pembuangan sampah, dekat tandas dan sebagainya, betul. Tapi kat Jepun agak lain sikit. Bukan lain lah, bagi aku normal. Cuma bukan normal, tidak normal. Benda tu tak normal, cuma kita dengar dah normal. Jadi macam tu. Bukan perbuatan tu sangat tidak normal ya guys. So dia datang daripada keluarga yang miskin tau. Dia datang daripada keluarga yang miskin, yang tak mampu nak tanggung anak-anak dia semasa bayi lagi. Jadi bila dia tak mampu nak tanggung, dia dulu tak adalah pusat kebajikan ke apa ke, dan orang dia nak bagi orang pun, entah orang pun tak nak baby tu satu, entah orang tu mampu ke tidak, pasal dia pun tak mampu. Of course jiran-jiran dia pun lebih kurang aja kan. Dia orang pun ada komitmen nak ada anak-anak, nak bagi makan dan sebagainya. Jadi dengan cara apa untuk diorang mengelakkan kesusahan atau ujian yang diorang ada, diorang membuangkan bayi tersebut di sungai dengan pelbagai cara. Cara pertama, diorang bawa bayi tu letak dekat dalam bakul, and then dia biarkan bakul tu di perairan sungai, dan biarkan bayi tu mengalir sehingga ke tujuan, ataupun tidak tahu di mana-mana. Kalau mati-matilah, kalau orang jumpa-jumpalah. Cuma aku yakin parents diorang akan harap yang ada seseorang yang akan nampak bayi tu, dia akan jaga sampailah besar dan hidup seperti biasa. Itu adalah harapan-harapan orang tu, orang parents dia lah. Tapi harapan itu menjadi satu kegelapan guys. Apa dia? Bila bayi tu dibiarkan begitu saja, akan ada satu sosok ataupun makhluk yang kita familiar, yang didengari sebagai hantu air, yang aku tak berapa tahu tentang nama hantu tu. Mungkin Kamarina tahu, so korang boleh tanya dia kot, pasal dia tahu cerita-cerita hantu, pasal aku tak minat sangat cerita-cerita hantu. Mungkin dia tahu. Jadi hantu air itulah yang ambil baby tersebut dan besarkan baby tu. Tapi hantu ni bukanlah hantu air yang macam mana kita tahu, yang macam bukan macam tu. Dia dikategorikan hantu
yokai. Yokai. Cuma aku tak tahu nama hantu tu apa, tapi senang cerita dia yang besarkan bayi tu, dia yang beri makan dan sebagainya, sehinggalah bayi tu berubah menjadi sosok makhluk yang bernama Kappa tersebut, geng. Mungkin korang tertanya-tanya, makhluk ni ataupun Kappa ni dia baik ke jahat? Dia macam mana? Dia mengerikan ke? Apa yang dia buat dan sebagainya? Mengikut teori dan sebagainya yang aku kaji, ini pendapat aku lah. Kappa ni ada baik, ada yang jahat tau. I mean like dia pun dilahirkan daripada manusia, betul tak? So mesti hati manusia tu tak lari dekat hati dia. So mesti ada yang baik, ada yang jahat. Sama juga seperti manusia. Manusia tidak semua sama. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang sedikit baik dan ada yang sedikit jahat. Itu semua memang lumrah manusia, tapi kita tidak tahu lumrah makhluk tersebut macam mana, kan? Jadi ini aku akan ceritakan tentang bad thing dia. Here we go. Baik, Kappa dia suka, dia ni aku tak tahu nak cakap jahat ataupun nakal, sebab dia boleh dikatakan nakal. Sebab yang ada yang nakal dan ada yang nakal jahat. Sebab mana yang nakal, dia suka kacau orang je. Contoh, kau tengah berak, dia kacau-kacau. Kau tengah kencing dekat tepi-tepi laut, tepi-tepi laut, tepi-tepi sungai, dia suka kacau-kacau, dia suka tarik-tarik kaki. Dan paling kerap dia akan kacau dan akan muncul di perairan sungai, guys. Perairan sungai. So time korang tengah mandi-mandi sungai kan, no wonder tiba-tiba kaki korang tertarik. Kau bayangkan macam mana reaction kau time tu. Kalau aku lah geng, aku tak fikir banyak geng, confirm aku fikir hantu air. Tapi malahnya Kappa tidak ada di Malaysia. So korang selamat, jangan risau. Alright, balik kepada cerita. Jadi Kappa ni dia suka kacau orang time mandi sungai, geng. Time mandi sungai. Itu kalau yang mana nakal. Dan yang mana jahat pula, ada yang mengatakan dia akan tarik mangsa dia tu terus ke bawah sungai, dan sehingga mangsa dia tidak bernafas. Selepas mangsa dia tidak bernafas, kau tahu apa yang dia akan buat, guys? Agak mengerikan juga, tapi aku terpaksa cerita untuk sekadar pengetahuan korang dan juga pengetahuan aku. Dia tarik mangsa dia tu sehingga dia lemas. Sampai dia lemas, barulah dia akan mencabik satu persatu anggota badan mangsanya tu, geng. Kau boleh imagine lah, kalau kat dalam laut, tiba-tiba serup, kau ada kawan kau, "Oi Ali, tak nak Ali lah. Oi Syah, tak nak Syah lah. Oi ya purta." Tiba-tiba pur, dia punya buih muncul darah yang sangat banyak. Kau bayangkan, disebabkan makhluk tersebut dia cabik kau punya badan, anggota badan satu persatu. Itu agak mengerikan bagi aku, tapi tak apa, ada yang lebih mengerikan. Selepas dia mencabik badan-badan mangsa dia tersebut, dia akan mengambil organ-organ di dalam badan manusia dan akan menjadikan sebagai satu hidangan yang sangat lazat bagi mereka. Itu yang lebih mengerikan bagi kita. Manusia ni akan fikir satu je. Kalau ada haiwan buas ke atau makhluk-makhluk pelik dan makhluk-makhluk yang agak ganas, kita akan takut satu je, dimakan. Itu saja. Sorry, masalah teknikal. Dan yang kedua, kenapa manusia pada zaman itu sangat-sangat tidak sukakan Kappa ni? Pasal dia suka makan haiwan ternakan yang diternak oleh manusia. Contohnya ayam, kambing, itik, tak kisahlah apa-apa juga haiwan ternakan. Kemungkinan no wonder haiwan peliharaan juga, dia juga turut makan, guys, makan. Jadi benda tu menjejaskan keuntungan ataupun keuntungan peniaga ataupun manusia ataupun si mangsa tersebut. Kesian sebenarnya, kesian. Dan Kappa juga dia kurang minat berbuat jahat kepada lelaki. Means like Kappa ada nafsu, geng. Dia sama seperti manusia. Dia cuma ada sifat fizikal yang berbeza. Itu saja. Tapi malah mungkin agak agresif. Ya. Jadi dia kurang suka ataupun kurang minat kacau para lelaki. Dia hanya minat dengan, bukan hanya, dia lebih minat dengan anak-anak kecil, lelaki atau perempuan, dan juga wanita. Jadi dulu kan tak ada mesin washing machine apa semua kan. Jadi orang basuh baju dekat tepi sungai, orang tak buang air besar. Buang air besar pun, buang air kecil ke, semua dekat tepi sungai, betul tak?
kan. Jadi dia lagi suka benda-benda macam tu. Kenapa mangsa dia selalu kena? Tapi nak buat macam mana kan? Memang time tu, zaman tu memang kat situ je yang tempat pembuangan kan. Takkanlah kau nak berak tengah-tengah jalan, mahu orang cop kau gila, betul tak? Dan kelebihan kapal ni agak menarik bagi aku, sebab dia walaupun bertubuh kecil tapi dia punya kekuatan lebih dahsyat daripada ataupun lebih kuat daripada manusia biasa ataupun orang-orang dewasa yang normal seperti kita. Dan yang kedua, dia lebih cerdas dan lebih bijak daripada Oni, atau dikenali sebagai Pontianak, tak silap aku. Lebih kurang Pontianak tapi kat Jepun punya Pontianak. Oni-chan. Dan yang ketiga, agak mengerikan. Ini adalah yang lebih mengerikan lah bagi aku kan. Dia ada kelebihan yang boleh memanjangkan tangan dia serta kaki dia bagi memudahkan dia berjalan dan juga berenang, geng. Dan yang paling penting, kenapa dia tangan dia boleh panjang dan kenapa kita patut seram ataupun ngeri. Kenapa aku cakap ngeri? Kalau tangan dia boleh panjangkan macam tu, kalau kau tengok cerita Luffy macam tu, ini jawapannya. Sebelum tu aku akan ceritakan sikit tentang satu mitos yang bagi makhluk kapal ni dia sendiri, I mean like kepercayaan diorang. Kepercayaan diorang. Jadi diorang pun ada kepercayaan juga. Jadi diorang ada percaya yang di dalam dubur manusia ada satu organ yang dinamakan Shirikodama. Yes, Shirikodama ni yang berbentuk bulat dan berada di dubur manusia, dan itu yang mereka nak sangat dengan Shirikodama. Yes, Shirikodama. Ya, Shirikodama. Benda tu dia macam organ. Aku ingatkan benda tu like apa benda yang dia suka sangat mencocok-cocok buntut orang ni kan. Rupanya dia nakkan sangat Shirikodama tu kan. I mean like Shirikodama. Yes. Dan bagaimana dia ingin mendapatkan Shirikodama tersebut dekat dalam dubur manusia? Kau tahu macam mana, geng? Dengan cara ia akan mencocok ataupun menjolok dan merobek dubur manusia, dan akan mengambil dengan tangan yang tajam dia tu, akan mengambil benda tersebut ataupun Shirikodama tersebut dan akan mengeluarkan organ-organ dan Shirikodama tu juga, dan akan memakan organ-organ tu, dan Shirikodama tersebut dia akan membawa ke tempat asal mereka. Dan apa jadi dekat mangsa tersebut? Dia akan tinggalkan mangsanya dengan keadaan begitu saja. Ini adalah pendapat yang aku dengar, dan ada juga pendapat-pendapat lain, dan aku akan bahaskan benda tu kejap lagi. Okey, tu untuk side jahat lah. Tu untuk side jahat. Dan ada kan aku cakap, dia ni ada yang jahat, ada yang baik, betul. Jadi untuk side yang baik pula, here we go. Makhluk kapal ni juga dia sebenarnya dia suka menolong orang tau. Tapi dia tak semua orang dia tolong, sebab dia tahu ada spesies dia yang jahat. Jadi mungkin pandangan manusia spesies kapal ni semua adalah jahat belaka. Tapi tidak, ada juga yang baik ya, seperti makhluk ini. So kapal ni yang mana baik, dia suka menolong orang tau, dengan cara ada dua cara. Satu dengan cara orang bersawah padi. Contohlah macam orang tua-tua kan, yang penat-penat bersawah padi, lepas tu dia pergi berehat sekejap, dan bila dia datang balik, tup-tup ada dekat satu tempat tu yang di mana dah selesai dah kerja dan dah tersusun apa yang sepatutnya yang kena buat. Itu kebaikan, salah satu kebaikan yang dia buat lah. Dan yang kedua, dia suka menolong nelayan, geng. Dengan cara macam mana? Dia akan bagi ikan segar dekat nelayan-nelayan tersebut dengan hasil tangkapannya sendiri. Itu dia. Bukan dia curi pada nelayan lain, bukan dia pergi pasar dan mencuri, tidak. Tapi dia menghasilkan atau dia menangkap ikan tu sendiri dengan tenaga dan juga hasil tangkapannya sendiri. So maksudnya dia ikhlas lah. Itu yang aku nak bagi tahu. So dia baik lah. Itu yang daripada side baik. Itu je yang aku boleh nampak yang side baik, dan yang mana aku kaji, itu je yang aku boleh try positive thing about him, her, monster. Berkurang lah. Dan selain organ-organ manusia, dan macam mana pula dengan kapal yang baik? Kata dia baik, takkan dia makan organ manusia juga. So kalau dia makan organ manusia, that means secara tak langsung dia pun jahat lah, betul tak?
Yes. Jadi yang jahat tu makan organ manusia dan juga lain-lain lah. Tapi yang baik ni pula, mereka by the way, kapal ni ada satu makanan ke-favorite dorang tau. Makanan kegemaran dorang. Dan mungkin korang agak terkejut. Makanan kegemaran dorang adalah timun. Yes. Timun, cucumber. Cara nak cari si kapal ni ataupun cara nak memburu kapal ni ada pelbagai cara. Tapi aku akan bagi 2 cara yang sangat popular. Memancing. Selalu kita memancing berumpankan ikan, sotong ataupun benda-benda itulah yang pelbagai-pelbagai itulah. Tapi yang ini agak berbeza, geng. Agak berbeza. Kita kena memancing dengan berumpankan timun. Yes. Dia orang punya favorite food orang lah. Selepas korang mancing, tunggu dalam beberapa lama. So nanti dia akan datang, ting dan akan tarik. Ataupun dia tengah makan ke, macam mana ke, wallahualam lah. Selepas tu barulah demon slayer ataupun pemburu-pemburu monster syaitan ni boleh membunuh mereka dengan secara rawak. Dan ada juga yang mengatakan cara untuk berhenti ataupun mengelakkan daripada mereka mengacau kita ataupun keluarga kita dengan cara korang kena ambil timun tu dan tuliskan nama korang dekat timun ataupun nama keluarga korang, dan barulah korang letakkan campakkan di sungai ataupun mancing di sungai. Better macam campakkan je lah. Kalau mancing mungkin dia tahu yang manusia akan memburu mereka, tapi mungkin korang boleh campakkan je dekat dalam sungai sebab biarkan dia makan. Dan ada yang mengatakan selepas dia makan tu, dia akan tengok dulu nama keluarga dan barulah dia tidak akan kacau keluarga tersebut. Dia ibaratkan ada hati nurani sikit lah. Maksudnya macam, oh dia dah beri makan kat aku, so maksudnya okey aku baik dengan kau, lebih kurang lah. Yang kedua, selalunya benda ni bukan manusia yang biasa yang akan buat. Selalunya Demon Slayer yang akan buat. Baru Demon Slayer tu bukan dekat dalam cerita Demon Slayer yang dalam cerita Kimetsu no Yaiba semua tu, tidak. Tapi sebenarnya itulah dia. Itulah Demon Slayer yang sebenar. Bagi aku dulu pun sebenarnya zaman-zaman perabatan ikut perabatan dulu, masa aku dah yang berabad-abad dulu, dah memang ada kot Demon Slayer ni. Yang di mana bukan setakat memburu Oni je, tapi dia orang akan memburu semua demon yang ada, daripada segi yokai dan UK dan sebagainya. UK kot, macam tu lah, yang Oni dan sebagainya lah, yang jenis-jenis spirit juga, itu diorang. Cara kedua untuk bagaimana untuk memburu mereka, yang ni agak geli sikit tapi risiko pun agak membahaya, dengan cara seorang kena datang pergi dekat depan sungai, and then korang pergi balik ke korang ni, dia macam umpan kiranya umpan lah. So kau kena pergi kat depan, buka seluar kau, and then kau kena tonggengkan kau belakang. Maksudnya kau punya tu menghala ke sungai, menghala ke tempat dorang, and then lepas korang buat tu, korang kena tunggu. And then korang bongkok lah, korang macam rukuk kan, korang macam tunduk, lepas tu korang kena tunggu sampai dia datang. Bila korang nampak dia punya hin-hin datang tu, sebelum dia memanjangkan tangan dan masukkan dan mengambil Kiriko Dama tu daripada tubuh korang tu, so korang kena cepat-cepat terus lah, korang kena lompat dekat dalam perairan tu dan bawa dia pergi ke daratan dan lalu bunuh kapal tersebut. Itu cara dua, agak menggelikan juga, berisiko tinggi. Sebab itulah bukan orang biasa yang buat benda ni. Yes, that's an old Demon Slayer yang buat lah selalunya. Dan kemungkinan pernah juga yang manusia-manusia buat, tapi wah alam lah apa jadi kat diorang. Bila kapal mengeluarkan Shiriko Dama tersebut daripada tubuh manusia ataupun tubuh mangsanya akan berubah menjadi sosok makhluk yang mengerikan tu juga, iaitu kapal. Yes, so maksudnya selepas kapal tersebut mengeluarkan Shiriko Dama tersebut, secara automatik mangsanya akan berubah menjadi kapal. Kan tadi kan aku dah cakap, lepas dia keluarkan Shiriko Dama tu, senang cerita organ tu lah, senang cerita dia keluarkan organ tu daripada tubuh manusia dan dia akan meninggalkan mangsanya sebegitu saja, betul? Ini sebabnya, jika mangsa tersebut ingin kembali ke tubuh manusia ataupun ingin kembali kepada kehidupan normal dan kehidupan bahagia sebelum tu, dia harus bunuh kapal yang ada di hadapan mereka sewaktu mereka menjadi kapal.
Itu dia. Sebab itulah kapal tersebut lepas dia ambil organ tu, dia terbelah cepat-cepat. Itu sebab dia. Pun aku tanya juga, kata nak makan, asal aku tak makan dan sebagainya. Dan kenapa dia terus makan selepas mengambil Shidoriko Gama? Masa aku ada certain yang makan, ada certain yang tak. Mungkin itu sebabnya. Selepas bila aku fikir-fikir balik, bila kita kaji balik the all story, no wonder lah ada kapal baik dan kapal jahat. Asalnya kapal ni, masa aku terbagi kepada dua. Maksudnya macam mana asalnya kapal. Yang pertama, manusia malang yang dicampakkan, ataupun bayi yang dibuang, ataupun manusia yang dibuang oleh keluarganya, and then dia berevolusi menjadi kapal disebabkan spesies-spesiesnya yang lain menjaga dia, ataupun senang cerita dia tidak dibesarkan dengan kehidupan yang normal. Itu mungkin kemungkinan itu yang kapal yang jahat. Dan kapal yang baik ni aku rasa disebabkan yang reason tadi. Mereka hanyalah mangsa sahaja, tahu tak? Mangsa semata-mata yang menginginkan kehidupan mereka kembali. Itulah yang aku faham lah, pasal bila kaji itu yang aku faham lah tentang kapal baik dan kapal jahat. So maksudnya kapal yang pertama tadi hidupnya malang, kiranya dia tersakiti lah macam tu dan menjadi jahat semata-mata. Dan yang kedua pula, yang macam mana kapal yang baik, sebab apa? Diorang ni hanyalah mangsa semata-mata yang dimangsa oleh kapal-kapal yang jahat dan inginkan kembali kehidupan mereka yang normal. Itulah cerita di sebalik makhluk yang bernama kapal. Itu je cerita tentang makhluk mitos yang bernama kapal tersebut. So, kalau korang berminat lagi dengan cerita-cerita makhluk-makhluk mitos ataupun makhluk-makhluk pelik yang ada di dalam dunia ini yang kita sendiri tak tahu, korang boleh support aku dengan cara like and share, tekan notification untuk the next video. Tak lupa juga share dekat kawan-kawan korang, mak bapak korang, atuk, nenek, moyang, adik, cucu, semua korang share. So for the next video, kalau korang sukakan video-video macam ni, korang boleh komen dekat bawah makhluk apa yang menarik yang korang ingin tahu sifat-sifatnya. So, percaya atau tidak, terpulang kepada anda, anggaplah ini sebagai satu hiburan. Terima kasih, selamat malam dan Assalamualaikum.